Sila pastikan perkara berikut dilakukan bagi memastikan aktiviti pembelajaran dilengkapkan. Pertama, baca dengan teliti pengenalan kursus. Kedua, tonton video pembelajaran pada bila-bila masa dalam tempoh kursus dijalankan. Sila jawab soalan yang diberikan dengan betul, klik semak jawapan, tunggu sehingga video tamat dan klik hantar jawapan. Ketiga, ikuti sesi interaksi pada tarikh yang telah dipilih. Dan keempat, lengkapkan e-survey. Selamat maju jaya! Selamat pagi, nama saya Dr. Ananda Raj daripada Pusat Sejahtera. Hari ini kita akan bercakap tentang denggi. So, kita mula ya. Apakah demam denggi dan cara dia disebar? Demam denggi merupakan sejenis penyakit yang disebabkan oleh jangkitan virus denggi genus Flavivirus yang disebar oleh nyamuk Aedes betina. Cara penyebarannya adalah melalui gigitan nyamuk Aedes pada orang yang berpenyakit virus denggi kepada orang yang sihat. Terdapat dua jenis denggi yang paling berat, iaitu demam hemorrhagic denggi dan sindrom kejutan denggi DSS. Denggi dan denggi berdarah merupakan penyakit febrile yang akut dijumpai di kalangan kawasan tropika dengan taburan geografi serupa dengan malaria. Denggi disebarkan kepada manusia oleh nyamuk Aedes aegypti, hanya kadangkala oleh Aedes albopictus. Epidemiologi dia, wabak pertama berlaku hampir serentak di Asia, Afrika dan Amerika Selatan dan Utara pada tahun 1780-an. Penyakit tersebut dikenali atau dikenal pasti dan diberi nama pada 1779. Pada awalnya ia tidak berbahaya. Penyakit demam denggi mula dilaporkan di Malaysia pada tahun 1902. Pada tahun 1962, wabak pertama demam denggi berdarah berlaku di Georgetown, Pulau Pinang dan Kuala Lumpur pada tahun 1973. Semenjak itu, penyakit demam denggi dan demam denggi berdarah telah dikesan berlaku di seluruh negara. Semenjak penyakit demam denggi mula dikesan, ia telah menunjukkan peningkatan yang seiring dengan pertambahan kawasan bandar, pembangunan dan peningkatan kepadatan penduduk. Tempoh inkubasi, jenis virus dan jenis penyakit. Virus denggi akan terpendam di dalam badan pesakit selama 3 hingga 14 hari, purata 4 hingga 6 hari sebelum menunjukkan tanda-tanda. Pesakit mungkin akan mengalami demam mengejut diikuti dengan berbagai-bagai tanda dan gejala tidak khusus yang saya akan list out nantilah. Ada 4 jenis virus. Okay. Penyakit demam denggi berpunca daripada 4 jenis virus denggi yang dipindahkan kepada manusia melalui nyamuk Aedes yang telah dijangkiti. Pada asalnya terdapat 4 jenis virus denggi, iaitu Flavivirus denggi 1, denggi 2, denggi 3 dan denggi 4. Okay. Semua nyamuk Aedes berupaya bertindak sebagai vektor virus ini sebelum memindahkannya kepada manusia, iaitu Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Walau bagaimanapun, vektor utama virus ini ialah nyamuk Aedes aegypti. Terdapat 2 jenis penyakit denggi, iaitu demam denggi klasikal dan demam denggi berdarah. Jadi demam denggi klasikal ni adalah yang kebanyakan orang mendapat demam denggi klasikal ni. Tanda-tanda demam denggi ini bergantung kepada usia pengidap tersebut. Pada bayi atau kanak-kanak, ciri utama ialah ruam yang disertai oleh demam panas. Bagi orang dewasa dan remaja pula, demam kuat yang muncul dengan tiba-tiba yang berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Sakit kepala, sakit di belakang mata, sakit otot dan sendi yang diikuti oleh ruam yang timbul pada hari ketiga, keempat. Bintik-bintik merah di bawah kulit juga boleh didapati. Penemuan makmal adalah jumlah leukosit dan platelet dalam darah akan menurun. Lagi satu ialah demam denggi berdarah.
Demam denggi berdarah mempunyai 4 ciri klinikal yang utama, seperti demam yang sangat panas, pendarahan, pembesaran hati dan kegagalan sistem pendarahan. Pendarahan yang berlaku adalah seperti bintik-bintik merah di bawah kulit, pendarahan hidung, gusi berdarah, berdarah belakang kuku, dan kencing berdarah, dan kadang-kala mendapat haid yang berlebihan untuk wanita. Pembesaran hati terjadi pada peringkat awal penyakit. Pembesaran hati ini boleh mencapai 2 hingga 4 cm di bawah tulang rusuk kanan. Kegagalan atau gangguan peredaran darah ditunjukkan melalui tanda-tanda seperti kesejukan dan congestion of the skin, dan kulit jadi congested, kebiruan dan peningkatan kadar nadi. Mereka juga kelihatan resah dan lemah dan kemudian dengan cepat mengalami renjatan atau sawan. Keadaan ini juga dipanggil sebagai dengue shock syndrome. Penemuan makmal thrombocytopenia yang disertai dengan hemokonsentrasi yang ditunjukkan oleh peningkatan nilai hematokrit. Darah jadi pekat. Kemudiannya, tanda-tanda demam denggi dan diagnosa dia. Tanda-tanda yang klasikal yang biasanya kita dapat adalah dengan demam yang mengejut. Demam dia memang tinggi 38 hingga 40 degree centigrade. Sakit yang teruk di belakang, berbola mata, sakit sendi dan otot, sakit pinggang yang teruk, menyebabkan dia juga dikenali sebagai demam tulang pecah. That is breakbone fever. Lagi satu ialah gatal-gatal. Pada masa kini, tidak terdapat vaksin siap untuk demam dengue flavivirus. Cara mencegah dengue yang utama adalah menghapuskan atau mengurangkan vektor nyamuk pembawaan dengue. Ciri-ciri keradangan demam denggi adalah bintik-bintik merah terang dan biasanya muncul di anggota bahagian bawah. Pada setengah pasien sakit, ia merebak hampir kepada seluruh tubuh untuk setengah sakit. Tanda pada kulit yang klasik adalah seluruh kulit tubuh bertukar kemerahan diselangi dengan tumpuk-tumpuk kulit warna yang normal. Ini dipanggil islands of white in a sea of red. Kemungkinannya terdapat gastritis dengan gabungan sakit perut, mual-mual atau cirit-birit, muntah. Pesakit juga boleh mendapati radang hati, radang otak, radang otot jantung. Radang otak tu kebanyakannya kepada kanak-kanak lah. Ini yang lebih serius lah. Terimbas kembali tanda-tanda demam kuat yang mengejut dan berterusan, bintik merah pada kulit, sakit teruk pada tulang-tulang, otot-otot, sendi-sendi, biji mata dan kepala, berdarah pada badan, hidung dan mulut, hilang selera makan, muntah-muntah, sakit perut, cirit-cirit, rasa pedih, pahit pada lidah, lemah dan tidak bermaya. Diagnosa dia memang cara klinikal lah. Dan bila kita tengok, kita nampak, kita suspek, kita hantar darah dia ke makmal untuk diuji. Sekarang kita ada rapid test juga yang kita boleh buat, yang akan bagi result dia dalam 10 atau 15 minit. Okey. Next kita pergi pada pengurusan demam denggi. Cara mencegah denggi yang utama adalah menghapuskan atau mengurangkan vektor nyamuk pembawa denggi. Langkah-langkah menghapuskan takungan air terbukti berkesan bagi mengawal penyakit bawaan nyamuk. Penggunaan ubat jentik-jentik juga berkesan untuk menghapuskan jentik-jentik, manakala penggunaan kelambu dan juga semburan fogging, semburan kabus juga boleh membantu menghapuskan Aedes dewasa dengan mudah. Nyamuk Aedes membiak di dalam takungan air jernih di dalam dan di luar rumah. Ia tidak boleh membiak dalam air yang kotor. Apabila sahaja pesakit disahkan mendapat demam denggi, adalah menjadi tanggungjawab doktor untuk merawat dan juga untuk memaklumkan kepada pejabat kesihatan atau pihak berkuasa kesihatan mengenai perkara ini, kerana denggi ini merupakan penyakit yang perlu dilaporkan, nombor satu. Nombor dua, bila kita buat laporan ini penting. Kenapa? Sebab mereka akan pergi ke kawasan itu dan cari jentik-jentik
dan membuat taburan kabus, that is fogging. Okay. Mereka juga akan memantau kawasan yang menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes itu untuk 14 hari supaya dia tidak merebak ke tempat yang lain. Jika terdapat pembiakan di kawasan rumah, pemilik itu akan didenda. Apabila pesakit telah keluar daripada hospital, beliau dan ahli keluarganya perlu mengambil langkah-langkah pencegahan untuk mencegah penyakit ini dari berulang. Ini kerana pesakit yang pernah mengalami denggi, jika ia mendapat semula penyakit ini, kesannya adalah amat teruk. Next, kita pergi kepada pengurusan demam denggi. Mencegah tempat pembiakan adalah cara yang paling efektif untuk mengurus penyebaran demam denggi dan juga rawatan dia. Tempat pembiakan biasanya di dalam rumah, ia membiak di dalam piring atau pasu bunga. Tadahan air seperti kolah, mandi, tempayan atau baldi, perangkap semut, mana-mana tempat yang air dapat bertakung. Di luar rumah, biasanya di dalam tayar yang buruk yang telah dibuang, saluran air hujan di atas bumbung, tin-tin kosong atau botol yang terbuang, bata bangunan atau kawasan pembinaan, cawan getah, lubang pokok, tunggul buluh, ketiak daun seperti pandan dan nenas, dan mana-mana tempat yang air dapat bertakung. Rawatan dia termasuk meningkatkan pengambilan cecair, minum air yang banyak. Kalau tidak boleh, dan kita akan masukkan air di hospital. Meningkatkan bekalan oksigen. Pesakit demam denggi perlu berehat dan minum lebih banyak air untuk segera sembuh. Pesakit yang mengalami renjatan ketika demam perlu diberi cecair secara intravena. Untuk pesakit demam denggi berdarah, penggantian cecair badan, plasma dan platelet yang hilang mampu untuk menyelamatkan nyawa dia. Bagi setengah kes, pemindahan darah perlu dilakukan bagi merawat pendarahan. Okay, so itu sahaja tentang denggi dan management dia serta rawatan dia. Terima kasih.